Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, bolehkah disebutkan nama-nama malaikat yang 10 dan tugas-tugasnya yang mesti diketahui? Kita masih lagi menyambung bab mengenal malaikat. Salah satu daripada rukun iman yang 6 perkara, iaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kita yakin Allah Ta'ala mempunyai tentera-tentera yang kita sebut sebagai malaikat ataupun malak, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, yang tak makan, tak minum, yang tidak ada nafsu, yang tidak berkahwin, hanya kerjanya iaitu beribadah dan menjalankan ketaatan apa yang disuruh. Dan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama menetapkan bahawa wajib kita beriktikad bilangan malaikat Allah saja yang tahu berapa ramai, berapa juta, dan kita tak wajib tahu. Yang kita wajib tahu 10 malaikat, 10 malaikat sahaja. Wajib tahu tu bukan wajib hafal seorang-seorang. Maknanya kalau orang sebut salah seorang daripada 10 ni, kita kata inilah malaikat Allah. Padang dah gitu. Tapi kalau hafal 10 nama lebih baik. Jadi nama-nama yang 10 orang yang menjadi fardu ain kita ketahui. Yang pertamanya Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang paling banyak nama Jibril. Nama yang terkenal Jibril dengan Jibrail. Banyak lagi nama dia Jabrin, Jibrail, Jibrail, Jabril boleh baca, banyak. Yang popular Jibril dengan Jibrail, Jibrail, iaitu menyampaikan wahyu, hanya memberi wahyu kepada para nabi dan para rasul. Barang siapa yang kata Jibril datang beri wahyu kepada dia, padahal dia bukan nabi, jadi kafir. Tak kira tu guru ke wali ke, jadi kafir. Nah, kerana selain daripada nabi dan kepada rasul, tak datang Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu-wahyu ini hanyalah sampai dan turun kepada rasul dan nabi. Kerana mana nabi rajulun min bani adama yuha minallah, laki-laki daripada manusia yang diwahyukan daripada Allah. Lain daripada nabi, kalau benda yang baik dipanggil ilham, kalau datang benda yang tidak baik dipanggil khatir syayatin. Ilham benda baik, suruh buat baik, suruh tolong orang, suruh sedekah, suruh derma, suruh semayang, suruh belajar, tu dipanggil ilham. Kalau yang tidak baik, suruh joget, suruh pergi nyanyi, suruh pergi zina, suruh pergi curi, merokok, suruh menipu, khatir syayatin. Nabi dan Rasul saja yang terima wahyu. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad kepada sekalian manusia di bumi itu, aku adalah manusia bukan jin. Aku adalah manusia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan, tetapi utusan Allah yang yuha ilayya, yang Allah beri wahyu kepada aku. Jadi jangan kita kata kita terima wahyu. Tak usah nak cakap lebih gitulah. Boleh sakit saja gitu. Dia lebih tinggi-tinggi ni ikut Rasulullah. Tak ikut rendah selalu. Nak ilmu tinggi tak? Nak belajar ilmu Rasulullah. Ilmu bak wudu, cara basuh berak, cara basuh najis, cara rokok, cara sujud,
cara mandi orang mati. Tu ilmu tinggi tu. Berapa tinggi? Dah Rasulullah ajar. Dan dia adalah ketua para malaikat. Beberapa orang Rasul pernah melihat Sayyidina Jibril dalam bentuk yang asal. Disebut dalam kitab hadis sahih ada 600 ayat. Tak pelik Allah buat. Kalau Jepun cipta pelik tak nak khabar. Allah cipta. Inna Allah ala kulli syai'in qadirun. Nah, inna Allah sesungguhnya Allah ala kulli syai'. In tu syai'in tu baca dengan nakirah. Baca dengan nakirah makna tak ada satu benda habuk sekalipun melainkan Allah qadir boleh buat. Takut kita pertikai ada 600 ayat. Dah kita tak tengok lagi. Dah kalau tengok, tengok percayalah. Awak tak panggil orang beriman gitu. Nak tengok baru percaya macam Firaun. Macam Datuk Patinggi Firaun. Masih nak tenggelam dah dalam laut merah baru nak percaya dengan Tuhan Nabi Musa. Lambuh gitu. Sakit dulu baru nak beriman. Orang beriman ni tak dengan apa yang datang daripada lidah para nabi percaya selalu. Walau tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal. Kena terima. Kerana datang daripada lidah nabi, lidah para rasul. Orang kata orang ayam kaki 2, lembu kaki 4. Orang dah dia tengok lembu, mana boleh kaki 4? Kaki 2 macam ayam. Mudah tengok lagi lembu. Bila dia tengok lembu, sungguh kaki 4. Ada orang kata lagi kaki 6. Dia kaki 6. Dia kaki. Kabur kaki 6. Kaki 8. Labah-labah. Anda tu spider. Kaki 10. Apa yang boleh awak? Kaki yang paling banyak mana? Kaki lipang. Berapa kaki lipang? 48. Tak percaya bilang. Ada banyak daripada lipang. Kaki apa? Ulat kekek, ulat gonggok. Kalau di rumah kita kek panjang gitu. Kalau dalam hutang, solengang ulat kekek. Ada so gitu, panjang gitu. Kaki tak tahu lah. Ada natuh kan. Jadi ada 3 ekor sahabat. Anak, kura, ulat kekek. Jadi hari-hari tak mau anak tu kan pergi beli. Jadi hari tu nak kelerah, anak tu kan masak, ulat kekek pergi beli air. Faham? Dia tak banyak tak mesti lerah. Kaki banyak tak mesti laju. Ni cerita dia. Lepas tu kalau kita banyak tak mesti menang. Cerita ulat kekek. Nak suruh kura maknanya asal karang ni air. Nak kura gambar. Malita jalan lagi 2 minggu. Jadi dia ngak ke ulat kekek ni, suruh ulat kekek pergi beli. Jadi lepas Zuhur turun, lepas masak nasi turun pergi beli air, asal dah alik lagi. Ulat kekek ni cerita. Jadi lala tu beg rumah hitam warna tak balik lagi. Tengok ulat kekek tu atas lambu kat lagi. Tak pergi pun lagi. Kata hari nak bapa mu lambat sangat. Tak di apa kering dah nasi. Duk tunggu ke air. Kan suruh pergi kedai. Kata aku nak pergi kedai ni. Pakai kasut banyak sangat. Dah nak ikat sel dah 500 kaki. Tak, 2 jam lebih. Dah siap-siap. Nanti cerita mana banyak tak mesti laju. Pahala kan rasu. Kalau tahu suruh kurang.
Yang kedua, Mikail tugasnya menguruskan soal rezeki. Yakin dah kita ni. Mana rezeki dan Tuhan nak beri, tak usah bimbang. Dan tak ada, tak usah korek. Ikhtiar saja sudah. Tak ada boleh, tak ada pun tak ada masalah. Kerana siap belaka dah. Jangan kita kata, kalau aku kerja kuat, garanti boleh banyak. Maka sama akidah kita dengan George Bush. Orang sesat. Ikhtiarlah. Kerana kita duduk pada muka bumi kena ikhtiar. Alam dunia ni alam ikhtiar. Tapi ingat, kuat macam mana kerja, kuat macam mana kita belajar, dapat biiznillah dengan izin Allah. Rezeki bukan orang, bukan siapa-siapa, bukan mak kita, bukan pak kita, bukan majikan, bukan kerajaan, bukan raja, bukan presiden. Mikail. Nampak? Ni malaikat yang dikasih oleh pok-pok Yahudi. Sebab apa? Pasal makan ui. Dia ui makan beri. Malaikat mahu bagi Yahudi dia beri. Tak apa, bunuh orang je. Dia main lagu tu. Mikail tu kan beri rezeki. Dan dia beri. Orang sekat boleh kita. Tapi kita tak minta dengan Mikail, minta dengan Allah. Kalau kita minta dengan Mikail, dah kalau kita minta, Mikail boleh beri tak? Tak boleh beri. Dan kata ni beri rezeki, perintah Allah. Tuhan tak suruh beri, tidak anda-anda. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah segala perintah, apa jua yang disuruh pasti dikerjakannya. Dia tak boleh mana-mana. Kalau boleh Mikail ni mana-mana beri rezeki, makalah kenyanglah segala orang-orang yang kuat ibadat. Kuasa malaikat kasih kepada orang ibadat. Tapi dia tak boleh nak manda-manda, lapar para Nabi. Nabi Muhammad yang pegang anak kucing syurga. Tak, lapar. Manusia pegang anak kucing bala raya, kenyang. Faham? Dah mana besar pegang anak kucing syurga dengan pegang anak kucing bala raya? Besar pegang anak kucing syurga, dah mana lapar? Ibnu Umar dengan kawan ni cerita dalam satu hadis, syakauna ila Nabi SAW al-ju'a farabatna ala batnina al-hajar. Kami mengadu kepada Nabi, kami berdua pernah mengadu pada Nabi masa Nabi masih hidup itu, kerana sangat lapar di kebun Nabi. Dan kami letakkan tiap-tiap seorang kami satu batu pada perut kami. Ambil batu bepang ikat perut supaya rasa kenyang sikit. Batu tu tindih atas usuh, rasa macam kenyang. Pada duduk luar tu. Nak awak lolok saja. Cara orang kelaparan tindih perut. Jadi tak kosong. Jadi ikat batu. Nampak? Ni kat Nabi. Ada batu angkat ni, apa perut ni? Tengok ni akak ni, batu stil orang ni. Tak ada piti. Nampak? Farafa'a saubahu, maka Nabi mengangkat baju Nabi. Izan al-hajaran, tiba-tiba Nabi letak 2 biji batu di perut dia. Nabi 2. Lama lagi Nabi tak angkat. Dah kali ikut Mikail, ikut pandang Nabi, kenyang lah Nabi. Tapi tak boleh manda-manda. Tuhan nak uji asyadul bala al-anbiya. Yang paling teruk kena uji Nabi-Nabi. 2 teh batu. Dah mu baru sutih 3 hari dah akan kunang dia dah masuk benda. Itu puak. Puak sama perut macam payah budu seseko. Banyaknya makan. Jetik perut bunyi ni mainnya tung. Mana kenyang, mana kena syukurlah. Bukan salah, syukurlah. Balas syukur tu dengan tunaikan perintah. Itu saja. Tuhan tak marah. Kita tak susah macam Nabi dah, kita senang. Nikmatlah Tuhan beri. Kita ujian kurang tak. Tapi balaslah budi Allah. Kita lambat jumpa makanan. Apa berjojo-jojo habis lengah baju ni masuklah kuah ikan singgang.
Gatik. Tok Imam. Gaduh punya pasal. Nak. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala satu bunyian yang ditiup 2 kali saja seumur hidup bumi alam ini. Allah cipta satu alat bunyian. Namanya sangkakala. Nampak? 2 kali saja akan tiup. Yang tiup dia malaikat Israfil. Israfil sekali tiup hancur lebur segala langit dan bumi. Tiup yang kedua bangkit segala yang mati di padang mahsyar. Mati. Itu tugas dia. Tugas lain tak ada kita tahu. Mungkin ada tapi kita tak nak cerita pasal kita tak tahu. Bab malaikat ni bab alam gaib. Nanda-manda tak boleh. Ijtihad tak ada. Cuma kena nas. Tak. Tiup kali yang pertama Naqur dia panggil. Maka berlaga bulan dengan bintang planet dengan cakrawala, matahari terbelah, langit hancur lebur, jatuh di atas segala planet. Kita ni atas kita langit, bawah pada langit pertama ni ada bermacam-macam galaksi. Satu galaksi ada berjuta-juta bintang. Galaksi ada bilion. Bawah pada langit pertama ada bilion galaksi. Galaksi itu dia ada berbilion-bilion pula bintang. Tiap-tiap satu bintang pula dia ada planet keliling dia. Di antara bilion bintang tu namanya matahari. Maka tiap-tiap sematahari kita ada 9 planet keliling. Nah, dan banyak mana semua tu hancur lebur kat gigi dengan sebab ditipu oleh kepingan langit. Faham? Yang menghancurkan Allah bukan sangkakala. Cuma alamat hancur dengan tiup sangkakala. Lepas tu ada benda. Gunung jadi macam kapal. Yang gocang malaikat kau. Dia gocang bumi ni. Dan sekarang gocang lah. Sekarang dia panggil goncangan kecil-kecilan. Kita panggil gempa bumi. Orang putih panggil earthquake. Nampak? Ke benda panggil? Orang putih panggil apa? Jepun panggil benda gempa bumi. Siapa tahu? Tak tahu. Honda Civic mesti ada. Jepun panggil benda gempa bumi. Apa tak tahu? Aku dah tahu. Tak kira lah. Arab panggil zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, apabila digoncang akan bumi dan segala-galanya dengan goncangan yang sangat kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, maka bumi akan mengeluarkan segala benda-benda. Tu benda tu. Hak kediang tu tipang yang kedua dah tu. Goncangan mula-mula tiup pertama. Bila bumi mengeluarkan isi, tiupan yang kedua tu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ingat pula, tatkala bumi iaitu tanah mengeluarkan segala isi. Nah, makna keluar isi, keluar segala manusia daripada kubur masing-masing. Jarak antara tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua, kata dalam riwayatnya 40 tahun. Tak ada benda. Senyap sunyi. Tak ada benda. 40 tahun. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkata manusia, apa benda ni? Bapa pula gini ni? Bapa yang bangun belaka ni, mayat-mayat ni? Kita ni bohong bi mulut-mulut. Nah. Tiup yang kedua makna tiup bangkit lah. Ni tugas dia. Lagu mana rupa wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui. Jangan kata macam seruling, macam saxophone, macam tu teropek ukang belaka.
Itu alat muzik, itu orang relax. Hak tu bila tiup relax. Tiup saxophone auto set. Relax tengok. Hak ni kalau tiup relax. Habis ada benda. Hacul lebu habis. Tak ada benda. Keling panggil relax. Orang beriman tak ada dengar. Yang dengar orang kafir dan orang munafik. Orang beriman akan dimatikan dulu daripada tiup sengkakala. Kerana kehebatan hari kiamat terlampau hebat. Maka Allah tak mahu orang yang ada sedikit iman dalam hati terasa kesakitan hari kiamat. Sejurus sebelum berlaku kiamat pecah langit tiup sengkakala dimatikan semua orang beriman dengan datang angin yang sangat sejuk. Kena orang beriman mati. Kena orang beriman mati. Kena Tok Imam golek. Kena Tok Bilal nyembang. Bila mati habis orang beriman. Orang kafir kata kan dia orang munafik. Dah kita ada orang nak Allah. Kau sedap galak. Tembok orang api aja lah tu. Dah lama ini banyak orang komplain. Orang siap hikam, orang takak. Bawa orang puan Tok Imam marah. Dah ni mati belaka dah. Kau galak. Tak ada masalah. Pagi tang Yang keempat, Israel tugasnya mengambil nyawa. Bukan mematikan, mengambil nyawa. Nyawa ni roh lah. Dia dekat-dekat tu roh, kalbu, jiwa, kakak. Muradih orang panggil. Dekat-dekat. Tapi makna yang hakiki lain. Yang ambil nyawa kita, Israel. Suka ataupun tidak, kerja dia. Tak boleh marah dia. Kalau Israel ni pandai-pandai nak ambil, segema musuh Allah matilah ke. Kerana malaikat benci kepada musuh Allah. Tapi dia ambil nyawa ulama dulu. Kerana perintah Allah. Orang hak kuat ibadat, budak hak baik juga mati muda. Hak mala'ung pak tu tak mampu-mampu. Pada apa? Bukan tugas Israel. Mana-mana. Tugas Israel ambil nyawa, datang perintah daripada Allah. Diriwayatkan datuhlah nama kita kepada tangan Israel. Macam Maikah. 40 hari sebelum kita mati. Boleh tangan dia nama, ada apa ya? Kau dah ikut. 40 hari sebelum mati, nama siapa tangan. Tak lari sikit lah. Muka kamu ada belaka. IC hak canggih lagi ni. IC kita tak canggih kan ni. Hak ni memang tepat tu. Siapa tangan malaikat Israel, ni 40 hari lagi. Kau dah ikut. Kita dah sedar, dia congek betul punya. Congek. Dia dah ikut. Apa rasa senyap? Boleh rasuah? Tak boleh. Tidak akan nak minum. Dia orang boleh makan minum, boleh rasuah. Jenis makan minum boleh rasuah. Jenis tak akan nak minum, rasuah kan ni. Jenis makan sawi besar. Kelas-kelas main 2 juta, 3 juta. 200 ya ada ayam. Kelas cak ayam cerita 200 ya. Cak tiku 2 ya. Malaikat tak akan rasuah. Tolong kita wis 1000 dah ambil nyawa kita, ambil minggu depan Nak tengok ngapi je kali. Tak layan mana. Tak layan mana. Siapa rasa ambil. Tak kira seorang sayang ke, orang benci ke, gitu kan. Cuma ingatlah, biarlah bila kita balik orang menangis. Kalau kita datang kita menangis, kita balik biar orang menangis. Tambah bila kita balik orang suka. Mampu. Tambah itu. Orang pakak suka. Bagai apa? Hati malang. Panggil lagi minyak. Tambah tangga gitu. Pasal apa? Pasal jahat. Buat uduh orang. Mati orang suka.
Yang kelima, rakib tugasnya mencatat amalan kebajikan. Yang keenam, aqid tugasnya mencatat amalan kejahatan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada seorang Adam itu mengeluarkan kata-kata, melainkan mesti ada di kiri kanannya raqib dan atid yang mencatat. Nah, kita tidur di tepi katil, kita bangun cakap ditulis. Yang kita kata di dalam tidur tak tulis, kerana kita tak berakal. Nah, bila akal kita sedar, kita pun bangun, dia tidur, kita bercakap, tulis pula. Hak jahat, lek kiri tulis. Hak baik, bukan malaikat jahat, amalan kita yang jahat. Nah, kerja penulis, kiraman katibin. Kiraman katibin, kiraman ni penulis-penulis mulia. Nah, tulis sama. Nah, iaitu malaikat raqib atid. Bahasa mudah SB lah senang. Nah, dia rekod semua kita cakap. Nah, segala yang direkod akan dipasang balik di mahkamah Rabbul Jali padang mahsyar. Melainkan apa yang telah kita padamkan, tali tip tu kita potong. Maka tak boleh nak pasang tu. Potong dengan benda, potong dengan rutin, dengan istighfar, dengan taubat. Hak lapas ni aku taubat dah. Ada ah. Baik kita taubat semua. Nah, dah kebajikan hak mana kita tak potong lagi ada. Dah kalau kita potong dah, ada. Dah potong buat ni pula kebajikan. Kita buat zalim ke orang, kebajikan kita kena potong. Dia gitu. Nah. Yang ketujuh, mungkar tugasnya menyoal orang mati dalam kubur. Yang kelapan, nakir tugasnya menyoal orang mati dalam kubur juga. Mungkar wa nakir. Nampak? Kata orang yang baca talqin kat kubur, ya abdallah ibnu amatillah wa'lam annal mauta haqqa. Wahai Abdullah, hamba Allah, anak hamba Allah juga, hendaklah kau ketahui bahawanya mati itu benar. Nampak? Wa dukhulul qabri haqqa, dan masuk ke dalam kubur itu benar. Wa su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqa, dan soal munkar nakir di dalam kubur itu benar. Mayat mendengar perkataan orang yang baca talqin. Walakinnahum la yaqdiruna ala jawab, dan tetapi mereka tidak ada kuasa nak jawab kerana Allah tak beri, tapi mereka dengar. Melainkan yang Allah Ta'ala izinkan kepada dia boleh jawab soal munkar nakir walaupun tak baca talqin. Gitu. Jadi ingat, baca talqin belum tentu boleh jawab. Hanyalah ikhtiar manusia semata-mata, berdalilkan satu hadis dhaif sahaja. Tak ada salah kita berusaha, kerana kita tak tahu. Kalau kita tahu pok kita ni senang lenang dah dalam alam barzah, tak payah baca talqin, pakai rembah mbah gitu tak apa. Faham? Tak payah doa dah. Dan kita memang kita tahu dah. Dah tak tahu molek ke tidak. Kita ikhtiar. Macam orang pergi berobat, tahu dah malaikat mai kabur malam ni, esok mugi berobat tak baik punya. Dah ketiga esok tak pergi, malaikat mai kabur dah. Dan yang pergi tak tahu lagi baik ke tak. Dah mengaji kubur belum tentu siapa pahala kepada. Kerana ulama' kata yajibu wa yasilu sawabuhu ilal mayyit insya-Allah taala biiznillah. Sampai pahala orang mengaji kubur, mengaji Quran kepada mayat, insya-Allah dengan izin dia. Makna kalau tidak dengan izin Allah, tak ada apa. Dah kita tahu, tak tahu ikhtiar lah. Nah, kalau kita tahu dah mayat ini kekal dulu kini selamanya dalam neraka, orang panggil gak mayat-mayat, kita semayang tak? Tidak semayang lah mayat. Dah kita tak tahu, ingat ke molek, rupanya dalam hati tak beriman kepada Allah. Dah kita tak tahu, ikhtiar lah. Dah kalau tahu dah mayang lah apa. Nah, tak payah semayang, pakai ambil sapu saja 5 jam bau. Nah,
Tak tahu, cuba ikhtiar. Yang soal Munkar dan Nakir. Sebelum daripada itu ada malaikat namanya Ruman. Lepas datang Ruman, baru datang malaikat Munkar wa Nakir. Mari tanya soalan yang banyak. Dalam hadis Tabarani, hadis dhaif. Walaupun dhaif, kita boleh riwayat untuk menggemarkan kita pada akhirat. Disoal akan orang yang beriman di alam barzah 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Nah, apa benda ni, apa benda ni? Soalan wajib kita beriman, memang soal. 7 hari 7 malam tak wajib kita iktikad kerana hadis dhaif. Soalan kena soal ke tidak, wajib beriman pasal sebut dalam semua hadis sahih. Nah, dalam satu hadis Nabi kata, wasalu istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Jangan lari terus lepas pada memperhatikan tanah kubur, tetapi tolong istighfar banyak-banyak ke dia. Baru balik, kerana dia sekejap lagi akan kena tanya. Nabi riwayat dalam hadis sahih. Nah, dia akan kena tanya. Memang kena tanya. Cuma menurut riwayat yang dhaifnya 7 hari soalan. Nah, banyaklah di antara soalan ni. Yang pertama, man rabbuka. Satu hadis sahih. Man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Jawab amalan, bukan mulut. Orang yang membesarkan Allah, dia jawab Allahu Rabbi. Ya, mak. Tapi dia mengkecilkan Allah, makhluk lebih besar pada Allah. Hak Allah teruk belakang, dah dia jawab Allahu Rabbi. Dia percaya yang boleh beri rezeki pada dia majikan dia tu. Pemimpin dia lah yang boleh menyelamatkan dia. Nampak? Agama-agama ni dia kira. Dari kata Allahu Rabbi. Nabi kata orang yang bertuah, dia akan jawab Allahu Rabbi. Bila dia jawab Allahu Rabbi habis sesat, maka diluaskan kubur sejauh mata memandang. Mulut semua orang boleh jawab. Cerita tanya orang tengah duk belaga ayang tau. Saya hati usah belaga lagi. Siapa Tuhan kamu? Nah, dia jawab Allah Tuhan aku. Dia boleh jawab, tapi belaga ayang. Cabuk ni pala-pala ayang. Nah, tanya hak kaki jet dadah hang. Lengang duk jarum duk lengang ni. Allah lah brother. Gua cakap lu. Dia boleh jawab tu. Nah, orang yang rombok surah, rombok rumah Allah, Allah tak jawab. Tanya Abu Jahal, jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Siapa Tuhan kamu yang menjadikan langit dan bumi, yang bersembah tak rekah? Pok-pok kafir musyrikin Mekah, hak ada tak rekah, pakak jawab Allah Tuhan kami. Tapi jawab dengan amalan. Waktu kita kena mengagungkan Allah mengatasi makhluk. Dah panggil suruh sujud kepada Allah 5 kali sehari, bukan 50 waktu macam mula-mula fardu, tambah je. Macam mana nak jawab Allahu Rabbi? Dah tak semayang. Nah, sekor sembang kerana harta benda. Nak jawab Allahu Rabbi ni. Dia malur Rabbi, harta itu Tuhanku. Tu. Tak semayang. Tak semayang ni tak mau sujud kepada Allah. Mana tak mengakui ketuhanan Allah. Tidak mengakui kebesaran Allah. Dia tak mau habiskan masa kerana Allah sekejap. Tapi dia sanggup habis 8 jam. Masuk pagi balik petang. Kerana harta. Bukan hamba Allah. Nak jawab kerana Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan jawab Muhammadun Nabiyyi. Orang yang melakukan dosa, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Walaupun dia melakukan dosa, tapi dia cinta kepada Nabi. Dia benci kalau orang maknanya menghina Nabi dia. Nah, dia boleh jawab juga Muhammadun Nabiyyi, walaupun ada nama ekor lah kocek. Bak orang wasik kau orang kafir. Nah,
Orang yang kata kalau ikut Nabi, punah jannah kita. Tak maju lah kita. Hak tu tak boleh jawab Muhammadun Nabi. Orang yang hina janggut Nabi, serban Nabi, orang ni tak boleh jawab Muhammadun Nabi. Tapi kalau dia kasih kepada sunnah Nabi, tengok orang pakai jubah, dia kata ni sunnah Nabi, moleknya. Dia tak akan jubah, dia akan suruh libah. Dia tengok orang pakai serban, dia kata aku cinta pada sunnah Nabi ni, tapi aku tak pakai lagi. Aku pakai topi, kek, baseball, tang. Ada tulis Yamaha tadai. Tapi dia kasih, tak buat lagi. Dia boleh jawab Muhammadun Nabi. Sebab tu jangan benci sunnah. Biar ada akal pun sebab jangan benci. Faham? Pasal pakaian Rasulullah, selipar Nabi, sunnah Nabi, menjilat jari ni sunnah Nabi. Biar kita tak jilat pun, tapi bila orang buat, kita rasa cinta, kita rasa kasih. Kerana ni sunnah Nabi aku juga, cuma aku pergi tak buat. Tak apa gitu. Ni padang kalau kena ikut Nabi, hak kita. Tak apa, kamu hak lagi. Murah tak boleh jawab. Walaupun Tok Imam baca talqin kata boleh jawab. Fakullahuma bilisanin talqin bila khaufin wala faza'. Kata Tok Imam, engkau jawablah kepada malaikat ini dengan lidah yang fasih, tak takut sikit, tak ada bimbang. Allahu Rabbi, jawab gitu, kata Tok Imam. Allah Tuhanku wa Muhammadun Nabi, jawab Muhammad Nabi aku. Wal Islamu dini, mujawab gini, Islam agamaku. Wal Qur'anu imami, mujawablah Quran itu imamku. Wal Ka'batu kiblati, mujawab Kaabah tu kiblat aku. Was salatu faridati, mujawab sembahyang 5 waktu tu fardu aku. Wa Ibrahimu khalili, menjawab Nabi Ibrahim tu kekasih aku. Wal muslimuna kulluhum ikhwani, dan menjawab semua orang Islam adalah saudara mara aku. Boleh jawab? Tak boleh. Yang pasti Tok Imam boleh dah kaya pelekat. Kaya pelekat mesti 5 riyal. Hak tu wajib boleh. Hak dalam tu masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakum. Kalau Tuhan kehendak berlaku boleh jawab. Kalau Tuhan tak kehendak tak berlaku. Sebab tu kita jangan harap orang baca talqin, jangan harap orang ngaji kubur kita kemah modal kita sendiri. Dah kita modal ada dah, orang tu baca lagi mujur. Faham? Dah kita atas dunia ni dah reti nak jawab dah. Di antara soalannya, wa ma'tiqaduka, apa i'tiqad kamu? Sudah kerja. Tobik air kecing gitu. Tak boleh jawab. Kalau tanya nama-nama penyanyi, ke tu lah ke. Nampak? Siapakah juara Akademi Fantasia edisi yang keempat? Maui. Tu orang jawab. Cucu tak cara ni. Tu. Boleh RM5. Tanya i'tiqad. Tobik tahik situ le. Benda i'tiqad tak tahu. Tak tahu. Ayah benda i'tiqad. Tak tahu. Akak tahu akak. Akak belahu, akak telur. Dah kalau atas dunia kita dah reti nak jawab dah. Apatah lagi dengan soalan mungkar wa nakir wa ma'tiqaduka. Sedangkan disebut dalam hadis yang lain, bila disoal keluar api daripada mulut dan suara seperti peti. Dah orang tanya lemah lembut, kita dah boleh jawab dah. Awet kita tanya masa kita landing kereta kacir bawah pokok rut, bang, i'tiqad apa bang? Dah boleh nak jawab dah kita dengan lemah lembut. Dah kalau tubik api tanya, mata macam api gas, sebut dalam hati, suara macam peti, nak jawab. Sebab tu amalan kita jawab. Sebab tu belajar sungguh-sungguh akidah. Dia dengar dah rugi sikit. Tak kena takut. Lagi balik lagi, daya tinggal pun piti. Balik. Hari 100 balik 100. Dah rugi dah takut pun. Snooker berapa sejam ni snooker? Dia ni berapa? Main snooker berapa sejam ni? Bukan haram main. Berapa sejam ni? Siapa boleh jawab?
Ambu warok no dah. Tak tahu. Tak mana? Dah tak jawab. Ha. Tak tahu. Berapa siang? Muka Jimmy White belaka. Faham? Takut nak jawab dah. Takut kena. Tak apalah, lama-lama kena kau. Dia gitu lah. Nak lari tu mana? Maknanya free je. Mari belajar. Bukan kata mari kat kita. Ustaz lain pun untuk guru lain. Kau anda pilih je. Nak ngaji hadis ke dengar hadis. Ada orang ngajar sirah ke dengar sirah. Orang ngajar fiqh dengar fiqh. Nak pilih je. Mutur je. Bukan jalan kaki kita usung motor. Motor bawa kita. Kalau kita tengok kena usung motor, kau ustaz dah hari kena usung motor. Nah, kita duduk atas motor pulas kan. Jatuh gear kiri-kiri jangan masuk. Jalan apa lu? Nolak tak payah. Duduk rumah, tak dengar juga. Duduk rumah tutup dekat. Tamu dengar dah awak gani. Malang nasib. Nak. Bukan panas. Kuliah maghrib tak panas sikit, ada kipas, ada kapet. Nolak ada makan. Ada makan. Lama dah tanya makan. Nah, ada makan dah pula. Dah tambah juga. Bodoh lah. Ke dah bodoh gitu? Bodoh lah. Tak kamu kita kan? Tuhan suruh pergi cari makan pagi petang tak larang dah. Mari dengar sekejap. Untuk kebaikan kita. Bodoh lah hari. Yang ke-9, Ridwan tugasnya menjaga surga. 10 Malik tugasnya menjaga neraka. Kita boleh buh nama kita dengan nama malaikat boleh. Ada orang nama Ridwan, ada tak ada salah. Boleh sebab kita sunat buh nama kita dengan nama-nama Tuhan, nama malaikat, nama nabi, nama kitab, nama ulama, nama sahabat. Boleh. Buh nama-nama nabi molek. Idris. Apa suka? Dah nama molek. Nama nabi. Tak ada salah. Jadi di dalam syurga dan dalam neraka bukan seorang malaikat. Allah tugaskan berjuta-juta, bahkan tak ada orang tahu ramai mana yang duduk jaga syurga. Satu taman yang penuh dengan nikmat. Neraka satu taman juga, tapi taman azab dipanggil. Apa dipanggil taman? Pasal ada pohon. Dalam syurga ada pohon, dalam neraka ada pohon. Tapi dalam neraka pohon zakum. Buahnya macam kepala setan. Berduri-duri. Sekali kita makan putus habis orang perut. Itu makanan ahli neraka. Dan nak makan dalam syurga, nak makan dalam neraka. Nak makan dalam syurga dengan perbuatan, bukan dengan mulut. Biarlah kita tak layak masuk surga pun, tak mau masuk neraka. Biar gitu. Minta sama-sama. Nak minta dengan apa? Minta dengan JKK. Minta dengan Allah. Minta dengan ulama' tak boleh. Nak minta dengan tok guru tak boleh. Nak minta dengan ustaz tak boleh. Minta dengan tuang milik syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan dia semua. Dah sama minta syurga. Biar kita tak layak pun. Dalam syurga ni ikut benda kita minat dalam dunia. Seorang laki-laki yang sangat minat main kuda. Dia tanya, ya Rasulullah, afil jannah farasun. Wahai Rasulullah, adakah di dalam syurga itu faras? Ada kuda? Jadi minat kuda. Nabi kata, na'am ballahu farahan. Bahkan ada 2 sayap. Ada sayap pula kuda. Molek pada atas dunia. Kuda tu bik sayap. Naik terbang. Bau macam kasturi putih daripada susu. Kan macam kuda kita ni. Kuda ada main lah kapung. Suruh berok. Baru berjeruk kali. Kuda syurga. Maknanya kalau kuda, orang minat kuda, ada kuda dah. Kalau kita minat benda, orang minat benda, main benda, minat benda.
Ha? Main bola. Ada stadium. Ada stadium. Lah minat bola. Ahli syurga nak stadium, kubik stadium. 800 hektar. Pelik lagi. Nah, sekali tendang masuk lagu tu. Nah, macam-macam yang kita impikan dijadi depan mata. Main. Orang minyak buat titih. Hanggur sama orang segera. Hanggur. Buat titih besar-besar bukit. Nah, sekali dia berlagu tidur tu kita. Nah, orang minyak main dang. Ada dang dalam surga. Main apa tapi rugi ya. Nah. Dua minyak ada. Awet. Ada awet dalam surga. Faham? Halal. Nah. Jadi orang dunia ni haram. Halal dalam surga. Nah, kejar lah pagi petang. Tok Imam kejar awet. Tok Bilal kejar. Tak ada salah dah. Pasal tempat galau. Negeri galau. Negeri bersukaria. Pah makan jimak. Pah jimak makan. Nah, kejar sama. Tiap-tiap kali kita jimak, kali yang kedua lebih comel daripada tadi dan lebih perawang daripada tadi. Nampak? Tak ada benda. Suka. Batu pok-pok Palestin ceknya sanggup mati kerana agama. Dulu nak awet dia tu. Bidadari. Katil berayung. Katil daripada mah yang berayung macam buah. Kita ada katil berayung. Masih kecil itu. Seperi dah gerak. Nyak dah gerak tu. Nah, tidur pun dah nak gerak. Kemah lekat di kain gitu. Bola pukat. Hak ni katil yang berhayung-hayung. Tak turun dah. Tak katil tu. Nah. Ada belaka. Orang minat skuter-skuter ada. Ada belaka. Sabar je lah. Taat perintah boleh belaka ni. Nah, orang yang bahan dah sini hak segala hak sedap. Langgar perintah tinggal semayang pun tak ada lah. Nah. Minat lagu. Macam-macam lagu tu, Bik. Pergeseran antara dua daun Nabi cerita mengeluarkan bunyi yang sangat mengkhayalkan. Khayal. Kita dengar khayal macam mabuk ni. Kelapa sedap. Itu baru 12 daun. Belum bergesek antara ribuan daun dan batang-batang pokok. Burung bernyanyi-nyanyi. Ikut benda kita nak. Lagu benda. Bukan nyanyi macam ni lah. Ini burung lah. Kita bangun atas apa dah. Duduk bawah tiang burung. Bunyi gitu dapat dengar suara belalang ni. Suara belalang. Apa neleh dia suara belalang. Bunyi mana suara belalang. Neleh dia. Hak dalam surga tu. Wala uzunun sami'at. Telinga tak pernah dengar sedaknya bunyi. Tengok. Dalam satu hadis riwayat Imam Daruqutni, isteri-isteri kita ni duduk khijri menyanyi. Nyanyi. Kita duduk atas singgah sana, duduk atas katil, dia kelilingi. Nyanyi. Nahnul khalidat wala nabil. Di antara sini kata lagu dia, kami yang kekal yang tidak binasa selama-lamanya. Banyak lagi lah, beribu-ribu lagu. Tak ada seronok itu. Itu sabar je lah. Sabar lah. Orang main kat sini. Ingat tu 4 malang tu. Malang 31. 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Menyanyi habis-habis teh. Tak sagi lah kat menyanyi. Nak tengok pameran. Nak tengok benda halal boleh. Tak. Orang belakang. Orang kukunya. Tumbuk ping. Awal bulan tu dah harang. Hak joget tu. Hak konsert. Jangan lagi lah. Dengan jantan Cina joget. Siapa lupa ke diri. Tak. Bertepuh habis jantan Cina tukar tengok pula. Laki puang duduk setepak gitu. Mu pegang bau aku nak itar, aku pegang pinggangmu. Macam-macam peseng. Habis konsert masing-masing ada pasangan. Konsert pula suku. Biar beteng. Tu. Punah jahanam ni. Punah jahanam. Sabar dulu. Nyanyi di rumah dulu. Kalau kata kan nak dengar penyanyi perempuan, bukan mahram tak boleh. Suruh bini nyanyi. Tak ada masalah. Kita duduk atas katil, bini kita pun duduk atas gerobak. Nampak? Aku cinta kamu. Tak ada apa lah. Kita pun jawab, cinta bagiku hanyalah seperti debu. Tak ada hal laki bini ke tak boleh? Boleh kan?
Itu imam. Nah. Soalan seterusnya wallahu a'lam. Ada beberapa soalan. Bolehkah Ustaz terangkan cara semayang malam seperti witir, tahajud dan lain-lain? Semayang sunat mengikut giliran. Macam mana niat bacaan surah wirid? Allah panjangnya. Serta doa bila waktu yang sesuai. Baik. Solat witir bermula selepas kita habis solat isyak, boleh solat witir sampai ke waktu subuh. Niatnya saja aku semayang sunat witir kerana Allah Ta'ala. Paling kurang afdalnya 3 rakaat. 2 rakaat buat salam, 1 rakaat salam. 2 rakaat baca Fatihah, rakaat kedua baca lepas Fatihah baca kuliah, rakaat kedua bacalah kul huwallahu ahad pun tak apa. Nah, sebarang surah. Solat tahajud, solat tu yang kerjakan kena tidur dulu sekejap. Nah, kalau kita tidur dah pukul 10 bangun boleh tahajud dan tak mesti niat solat tahajud. Solat isyak pun boleh, solat qada pun boleh. Jadi kita buat selepas pada kita tidur. Doa-doanya bacalah sebarang doa. Yang kedua, qiyamul lail dimastikan antara 3 pagi sehingga sebelum solat subuh. Tak syarat. Qiyam makna bangun, lail makna malam. Makna bangun malam, tidak tidur terus, bangun buat ibadat. Sama ada semayang atau baca Quran atau selawat atau zikir atau telaah kitab, dipanggil qiyamul lail juga. Tapi kalau tahajud makna semayang sunat pada waktu malam lepas tidur. Qiyamul lail ni makna tidak tidur terus, bangun sekejap. Sekurang-kurangnya kita bangun sekejap, kita istighfar 3 kali, semayang 2 rakaat, baca doa, tidur balik. Qiyamul lail juga. Nah, tapi yang afdalnya dilebihkan sedikit. Jadi tak syarat semayang qiyamul lail. Boleh buat tazkirah, boleh benarnya istighfar, selawat, baca Quran dan seumpama. Semayang hajat adakah boleh dilakukan berulang kali dalam sehari? Jawabnya ya, boleh. Yang keempat, kawan saya seorang ini dulu orang yang jahil dan kurang belajar tentang agama. Sekarang dia mula sedar dan berusaha menjadi orang mukmin yang sebenar. Dalam dia belajar, dia melakukan kesilapan seperti cepat marah dan mengutuk orang. Tapi dia tetap berusaha untuk membuang sikap lamanya itu. Dia sering ke surau untuk mana-mana masjid yang ada kuliah. Alhamdulillah dia, panjangnya, dia apa ni? Dia agak pula. Tetapi satu sikapnya yang membuat saya agak muskil sedikit. Dia belajar dan pegang apa yang ustaz ajar, tapi dia ada bergaduh juga dengan 2-3 orang yang agak berilmu. Tapi dia boleh berbaik pula dengan orang yang jahil dan tidak suka pada agama Islam. Saya tanya pada pasal beria dan suka bergaduh dengan orang yang mengajar kamu, tapi baik pula dengan orang yang bodoh. Dia jawab dia suka ilmu, mendengar dan berusaha beramal setakat yang mampu. Dia tak suka atau benci orangnya saja. Atau lain kataan, orang yang berilmu ini cakap tak serupa bikin. Ajar orang supaya berbudi bahasa dan bersabar, tapi yang tukang ajar nampak sangat tak betul. Dia juga berkata bahawa dia sanggup bersabar dan berbaik dengan orang jahil agar mereka dapat petunjuk dan hidayah dan kembali menjadi orang mukmin seperti dia. Dengan cara itu dia berharap dapat keredaan Allah dan dapat menebus kesalahan yang masa lalu. Bolehkah beri jawapan pada masalah kawan? Ayuh ni masalah ni. Maknanya dia pergi dengar kat orang, dia tak berakhir orang tu. Dia pergi belajar dan dia kutuk pula kawan tu. Jadi perbuatan tu tak boleh. Perbuatan tu tidak ada keberkatan. Tak, kalau kita tak suka pada seorang-seorang, kita tak usah belajar lah dengan dia. Jadi kawan tu habis saja dia. Rugi saja dia. Kita duk kutuk dia, kita pergi ambil ilmu dia pula. Tapi kalau orang alim melakukan kesalahan, memang betul lah, tak ada orang alim yang maksum. Kita mesti ada kesilapan masing-masing. Dia mesti ada kelemahan. Dan kita nak bukan kelemahan, nak ilmu dia. Jadi kelemahan para guru ni tak boleh kutuk. Jangan kutuk. Kalau kita kaji tiap tutup guru pun ada 4 silap dia. Tapi kita bukan nak besar silap dia tu. Kenapa? Yang tak ada silap, iaitulah para nabi, para rasul. Sahabat pun dipertikaikan orang juga. Tak dengar cerita Muawiyah dengan Sayyidina Ali? Sampai jadi perbunuhan dan peperangan. Dipertikaikan oleh orang. Jadi tak usah. Kalau kita nak kutuk, tak usah mengaji. Jadi sia-sia. Keberkatan yang penting dalam ilmu, bukan kebanyakan ilmu itu sendiri. Kalau ilmu itu berkat sedikit pun, iaitu dapat rahmat daripada Allah.
Imam Ghazali kata kalau dia tengok tu kita buat maksiat pun tak boleh cerita pula. Kau terang-terang buat maksiat, tak boleh cerita kau. Nak kena nampak baik juga. Kena pergi jumpa juga, kena tanya ke muskilan. Nah. Kita cerita dulu. Dulu Ustaz ada ajar iaitu supaya kita pakai pakaian yang paling baik ketika hari Jumaat. Begitu juga dengan warna pakaian. Saya terlupa warna yang diutamakan mengikut turutannya. Bolehkah terangkan sekali lagi? Baik, hari Jumaat kita sepatutnya, bukan wajib lah, sunat ada pakaian yang khas untuk pergi solat Jumaat. Yang ini pakaian yang terbaik. Dalam banyak-banyak pakaian, yang nak pergi solat Jumaat itulah yang terbaik bagi kita. Kalau lain harga 20 ya je, tapi nak pergi sembahyang Jumaat ni 60 ya harga. Kata mengikut perbuatan Nabi dan para sahabat itu sendiri. Nabi ada pakaian suku untuk pergi solat Jumaat, sahabat pun simpan selakah untuk solat Jumaat. Yang paling istimewa. Jadi sunat saja hukumnya. Maka yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang berwarna putih. Jubah ke, gamis ke, baju Melayu ke, warna putih. Yang paling afdal yang dipakai oleh Nabi. Nabi pakai ada dua pakaian. Yang pertama iaitu gamis, yang kedua jubah. Jubah maknanya belah daripada atas sampai ke bawah, kaci dengan butang. Gamis macam kita pakai ni, butang sekat dada, lepas tu tak ada pakai bawah. Tapi kita bagi jubah gini tak. Lepas tu lain daripada tu baju Melayu tapi putih, jadi sunat. Bukan sunnah, sunat, boleh pahala. Kita pakai baju Melayu putih, kain pelekat putih juga, dua pahala sunat. Baju Melayu putih, kain pelekat koko, sepahala sunat. Dapat afdal. Pasal bawah dah ikut sunnah. Tapi tak salah. Ikutlah tu, tak ada masalah. Warna ni tak ada masalah. Kalau boleh yang terbaik. Maknanya kalau boleh hak lain murah dia mahal sikit. Pasal nak solat Jumaat menghadap Allah Ta'ala seminggu sekali ni. Kala kuning ni bukanlah masalah Jumaat. Kala kuning ni umum. Orang lelaki tak boleh pakai baju kuning siang. Kuning siang macam raja tu tak boleh pakai. Dah raja dia pakai. Kau tak boleh lah apa pun. Kerana dia pakaian untuk kaum wanita. Pakaian yang berwarna kusumba, warna za'farah ni pakaian untuk orang perempuan. Apakah hukum jika seorang itu memungkiri janji tentang suatu yang tidak begitu penting? Contohnya bila berjanji nak pergi beli suatu suatu barangan bersama, ataupun berjanji hendak untuk bayar hutang pada masa yang ditetapkan, tapi ia gagal melewatinya, tapi ia bayar pada hari yang lain. Adakah ia dikira munafik? Dia faham baik. Masalah ni tidak bayar, tidak tunai janji ni bukan munafik. Munafik ni kafir yang kekal dalam api neraka. Dalam hadis yang terkenal, ayatul munafiki salah satu. Tiga alamat perbuatan orang munafik. Nampak? Idza haddatsa kadiba. Bila cakap dia pelawak. Nampak? Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji menyalahi janji. Wa idza tumina, bila diberi amanah khana, dia khianat. Maksudnya orang beriman janganlah buat perangai ni. Ni perangai orang munafik, hak kafir tu, hak pura-pura ke Nabi tu. Jadi kalau orang beriman ada perangai ni, dia tak jadi munafik. Jadi tercela perbuatan ni. Bukan jadi munafik. Kerana innal munafiqin fid darki asfali minan nar, Tuhan kata. Munafik ni duduk pada lapi paling bawah dalam api neraka. Dan kalau orang munafik yang sebenar ni, kalau mati tak boleh ziarah, tak boleh pergi kubur. Tapi kalau orang beriman nak cakap nawak, boleh pergi tu. Maknanya orang beriman kalau berjanji dusta dengan sengaja, bukan jadi munafik, tapi dia telah berperangai kotor, iaitu perangai macam orang munafik. Dia panggil tasbih balik, dibuangkan adab tasbih. Asalnya tiga perangai ini macam munafik. Bukan tiga perangai ni siapa buat jadi munafik. Mana munafik? Maksud di sini munafik pada amalan, bukan i'tiqad. Menyerupai, bukan jadi munafik. Kerana munafik ni kafir. Dua jenis kafir. Kafir itu, kafir munafik ni. Apa tak ada? Orang yang amal perbuatan orang munafik, tapi dia tak munafik. Sebab munafik masalah akidah.
Jadi kalau kita cakap lawak, amalan orang munafik. Dah berjadi munafik. Dah dosa pasal dusta. Nabi tak suka 3 perkara ni. Pasal 3 perkara ni dia mesti ada pada orang munafikin. Hak di Mekah hari tu. Jadi sebab tu Nabi larang kita jangan ambil ada. Nah, bukan kata jadi munafik. Jadi kalau dia dohong benda besar pun tak munafik juga. Nah, munafik pada amalan orang panggil, tidak pada akidah. Munafik pada amalan ni berdosa lah, haram lah. Tetapi dah kekalan neraka lah. Dah, hak tu munafik akidah. Nah, dia gitu. Dah tu boleh buat tak boleh juga haram situ. Cuma 3 ni huduh. Nah, 3 ni huduh sangat. Seorang berhutang kerana sesuatu yang sangat penting tapi dia tak mampu bayar balik hutang. Dia ada duit tapi cukup sekadar keperluan. Bagaimanakah kalau pemerintah tetap memaksa membayar balik hutangnya walaupun dia tahu orang yang berhutang tersebut ada dalam keadaan tak mampu? Ini adalah kerana orang yang berhutang telah berjanji akan bayar hutangnya tapi dia dalam keadaan tak mampu membayar. Ini adalah di luar kemampuannya. Dapat sepatutnya penghutang itu patut menghalalkannya saja duit itu kerana dia tahu orang yang itu memang tak mampu membayar. Dia berhutang dulu pun kerana demi keperluan hidupnya. Baik, berhutang sampai masa tak erak nak bayar. Lepas tu dia kata sepatutnya tuang hutang tu kata halal lah. Tak sepatut gitu. Tak ada ulama kata gitu. Yang Nabi ajar kita kalau sampai masa bayar hutang, kita tuang hutang, orang tu memang tak mampu nak bayar, maka kita sepatutnya sunat kita beri tangguh. Bukan mesti berhalal. Halal ni hak kita. Kalau kita kata tak halal tapi tak apa asal bayar, kita tak ada lagi. Bayar bila-bila, tak salah dah kata. Tak. Tak wajib pun kita kata halal. Yang sunatnya kita beri tangguh. Dari memang dia tak terdaya sungguh, beri tangguh. Tak apalah, mu ada membayarlah. Itu panggil beri tangguh. Tak wajib kita kata dah aku halal lah. Tak wajib. Kita tak wajib halalkan harta kita. Dia wajib ni dalam keadaan maknanya bukan berhutang. Dia tak ada piti sikit pun, tak ada makanan sikit, kita ada makanan lebih, wajib kena beri pada ketika itu. Tapi bila atas nama berhutang, wajib bayar. Bila sampai masa nak bayar, memang tak mampu nak bayar, niat kita memang nak bayar, insya-Allah Nabi akan bayar di akhirat nanti. Dan Allah jadikan dalam hati tuan hutang menghalalkan di akhirat nanti. Sebab masalah hutang bawa ke akhirat, tidak selesai dunia. Antara takabur, riak dan ujub ada beza kan? Boleh terangkan? Saya dapat dengar satu kuliah mengatakan bahawa sifat riak itu ibarat api yang makan sekam. Adakah maknanya jika kita ada perasaan riak maka pahala amalan kita akan habis hangus? Takabur maknanya sombong. Ada 2 makna. Yang pertama, berasa dia yang lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, dia menolak kebenaran. Ni takabur. Riak pula, riak ni kita menunjukkan amalan ibadat kita supaya orang puji kita. Tu riak. Ujub pula, ujub ni kita bila kita buat satu-satu benda yang baik, kita lupa ini pertolongan daripada Allah. Tu ujub. Dia beza tu suku-suku. Takabur lain. Takabur orang sombong, orang berasa dia lebih kali. Dengan sebab harta, dengan sebab ilmu, dengan sebab keturunan, dengan sebab ibadat, sombong. Maka sombong ni ahli neraka kau. Seorang nak bola neraka kau. Riak ni kita tunjukkan amalan kita kepada orang dengan sembahyang, dengan haji, dengan zakat, dengan mengaji, dengan mengajar, tujuan supaya orang puji. Bukan tujuan nak dapat keredaan Allah. Rajinnya mengaji suruh orang puji. Kuat aparat depan halim mau duduk. Nak suruh orang kata berani. Tu riak lagi tu. Jadi buatlah ibadat lillahi rabbil alamin. Patut mari-mari dalam hati hak kaca bila, tekihlah buang. Kerana tu biasa mari reba-reba dak molek tu. Ujub ni kita buat ibadat, boleh kita dengar, boleh jadi, boleh ikut tok guru, boleh bersama jemaah, dia berasa lebih kita. Dengan sebab hebat kita lupa ni pertolongan Allah. Tu panggil ujub. Duk seorang pun, duk lagu pun ujub juga. Duk lagu dah sebeh besar-besar jelly pun tekuk. Hebat dah ni dakwah, cara orang tak tengok orang dah pejam mata mau subhanallah 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 subhanallah. Mari dalam hati orang lain tak boleh tanggamu. Gini. Nampak? Ujub tu. Lupa pertolongan Allah. Tiga-tiga ni penyakit berat yang tak ada obat belaka hospital mana pun. Ini termasuk daripada sifat-sifat mazmumah yang kalau kita tak berobat
kena celah dalam api neraka belaka 3. Dan riak boleh menyebabkan amalan kita tidak dibayar oleh Allah, tapi yang akan bayar ialah orang yang kita tunjuk dia. Kita tujuan buat haji, nak suruh orang panggil haji hebat kita, bukan kerana Allah, maka kita kena cari di padang mahsyar siapa yang kita tunjuk haji kita itu. Nah, kita jadi tu imam baca sedap nak suruh orang puji kita, bukan kerana Allah, bukan nak suruh orang ambil peringatan dengan bacaan surah kita, mata-mata nak suruh orang kata sedap bacaan kita pun jadi sambung. Maka kita cari pahala dengan makmum tunjuk itu. Allah tak bayar pahala. Nah, maka jangan riak. Seorang yang lakukan zina dihukum RM2,000. Adakah dia akan nanti dia akan kena hukuman semula kerana tidak dihukum dengan hukuman Allah? Padahal bukan kehendak dia dihukum dengan RM2,000, tapi pemerintah yang menetapkan hukuman denda itu. Adakah pemerintahan yang bertanggungjawab di dalam hal ini? Masalah negeri Islam yang tidak menjalankan hukuman hudud. Baik, barang siapa yang ditangkap dan dikenakan hukuman yang ada sabit hukuman hudud. Contohnya zina. Zina ni kalau hak bujang teruna 100 pulang, kalau hak telah beristeri berumah tangga rejam sampai mati, tiba-tiba dikenakan hukuman denda RM2,000 sahaja. Dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dikenakan hudud di akhirat nanti. Tapi walaupun kena RM2,000, dia bertaubat kepada Allah, dia tidak akan lagi dikenakan hukuman di akhirat nanti. Itu cara dia. Bolehkah baca surah lepas baca Fatihah dalam tiap rakaat pada tiap-tiap solat fardu? 2 rakaat pertama saja sunat kita baca surah lepas Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat tidak sunat. Bila kita buat juga khilaful aula, setengah ulama kata makruh. Kenapa 2 rakaat awal dalam solat maghrib isyak kena baca Fatihah dan surah dengan kuat? Kalau baca slow macam mana? Baca slow, baca perlahan sah. Cuma sunat baca kuat litibak kerana ikut perbuatan Nabi SAW. Ikut Nabi. Yang ketiga, rakaat yang lebihnya pula kena baca slow, kena baca pelan. Kenapa tak baca kuat dalam tiap rakaat? Kerana ibadat ini bukanlah dengan kita memandang-mandang, tetapi ambil daripada Rasulullah. Maka Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Aku semayang 2 rakaat baca kuat, 2 rakaat baca perlahan. Maka kita sama mandala, kita ambil daripada Nabi supaya jadi molek ibadat kita. Kalau salat fardu sendirian boleh tak nak baca kuat? Boleh. Itu 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat pertama solat maghrib, dan juga 2 rakaat pertama solat isyak. Soalan seterusnya, saya ingin korban sebagian lembu untuk anak perempuan saya yang berada di Kota Baru berumur 4 tahun. Bagaimanakah niatnya untuk anak saya yang berada di Kota Baru? Ulama-ulama telah menetapkan bahawa tidak sunat mengkorbankan bagi anak yang belum balik. Walau bagaimanapun kalau kita nak buat juga, cara niatnya inilah satu bahagian korban anakku si fulan bin si fulan daripada seekor lembu korban kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Saya ingin musafir ke Kota Baru selama 5 hari, 3 hari tinggal di sana. Bolehkah perjalanan pergi dan balik semasa berada di sana saya melakukan solat jamak qasar? Jawabnya boleh. Kerana Kota Baru 100 batu. Jarak yang membolehkan 56 batu. Jadi nak pergi Kota Baru boleh. Dalam perjalanan pergi dan balik boleh. Tak, kita dikira musafir, orang yang sedang berjalan. Bila boleh tu? Kalau kita duduk di Bukit Kecek, kita naik bas pukul 21 tengah hari, 15 minit lagi sebelum waktu Zuhur. Kita pun berangkat lah. Kita berangkat sampailah di Pulau Rusa. Sudah dah minit sampai Batu Nang, orang bubang dah Zuhur. Maka boleh salat jamak dan qasar. Dah nanti sampai 56 batu. Kerana jadi nasi kita jauh, maka sampai Batu Nang boleh dah. Bagaimanakah pula sekiranya saya ke Kota Baru selama 1 minggu? Sama juga. Siapa yang nak pergi ke Kota Baru 4 hari dan ke atas, sampai saja di Kota Baru tak boleh jamak qasar. Dalam jalanan pergi balik boleh. Siapa yang nak pergi ke Kota Baru 3 hari dan ke bawah, 3 hari 3 malam, sampai tu boleh lagi jamak dan qasar. Kerana 3 hari duduk Kota Baru tak panggil orang mukim, masih lagi dipanggil musafir. Yang keempat, bila kita niat solat jamak takdim pada rakaat pertama saja aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim dengan asar qasar kerana Allah Ta'ala. Setelah selesai qasar zuhur, adakah perlu kita niat untuk qasar asar, dan jika perlu bagaimana niat yang betul? Lepas kita solat dah zuhur dalam keadaan jamak takdim dengan asar, pas salam nak naik sembahyang asar pula. Cara niatnya gini, aku sembahyang fardu asar qasar jamak serta zuhur kerana Allah Ta'ala. Soalan seterusnya, minta penjelasan apa pandangan Ustaz 3% yang dicas yang cas perkhidmatan yang dikenakan ke atas pinjaman PTPTN. Baik. Sebahagian ulama-ulama fiqh mutaakhirin mengatakan cas perkhidmatan yang sedikit persennya dibenarkan oleh syarak
kerana untuk menguruskan bayaran-bayaran yang tertentu, dalam nak menguruskan apa benda segala urusan-urusan pinjaman, nak upah raya kerja khani, nak bayar elektrik, nak bayar apa, maka dibenarkan sedikit cas perkhidmatan. Yang tak bolehnya dikenakan cas yang tetap, iaitu apa namanya persen daripada pinjaman itu sendiri. Tak, iaitu riba. Kalau cas perkhidmatan sedikit dipanggilkan cas perkhidmatan yang dibenarkan syarak. Kalau 10% bukan cas perkhidmatan tu cari berniaga, cari untung. Hukum memotong bulu dada atau betis yang berserabut. Ni pula ni. Berenak ni. Jadi serabut apa pula bulu betis dia orang lelaki ni, dia ada bulu betis lah. Tak ada. Hukumnya orang lelaki-lelaki tak boleh buang bulu betis. Menurut pendapat setengah ulama, tak boleh buang bulu betis, tak boleh buang bulu dada. Tak boleh. Kerana tak ada bulu betis ni jenis orang puang. Orang puang ni tak ada bulu betis. Kita lelaki ni butuhan bulu betis, tak ambil bulu betis pula. Waktu bi ada lari baru selok. Anak yang soleh mendoakan ibu bapa yang telah meninggal turut mendapat pahala. Jika anak jahat, adakah dosa ibu bapa dapat juga? Baik. Dosa dapat juga kepada ibu bapa jikalau dosa itu dikerjakan dengan sebab ayah itu yang ajar, atau mak yang ajar dosa tu. Masa hidup mak ajar suruh buat benda tu. Mak ingat tu, jangan ikut lah kalau duk pakai tudung sangat. Pakai tudung lah. Mak tak bayi pakai tudung. Mak dia pun matilah, anak dia tak pakai tudung, mak puang. Selama mana dia tu baik, tiap-tiap hari boleh ke mak dia tak. Tu contoh. Ataupun tidak dijaga langsung, dia berjejak diberi langsung ilmu agama sehingga anak dia jahil. Dan bila jahil dia buat segala maksiat, dapat juga pada ibu bapa tadi. Lepas tu kita usahalah untuk mengalimkan anak kita sedikit dalam bab agama. Bila kita beri mereka agama, tiba-tiba bila kita mati mereka buat juga maksiat, padahal kita beri agama dah, maka kita tidak lagi tanggung dosa. Gitu. Soalan seterusnya, seorang umat Islam yang banyak melakukan dan dimasukkan ke neraka, adakah pada akhirnya dia akan ke syurga? Jawabnya, Nabi kata barang siapa yang ada sedikit iman sekalipun, iaitu sahih i'tiqadnya, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman tersebut selama hidup dia, maka walaupun dimasukkan ke dalam neraka, dia akan masuk ke dalam syurga pada akhirnya. Dan bila akhir sekali orang yang beriman dikeluarkan daripada syurga, maka akan dikunci pintu neraka selama-lamanya. Tinggal dalamnya orang kafir dan orang munafik. Kerana orang yang beriman tidak layak tinggal kekal dalam neraka. Dimasukkan orang beriman ke dalam neraka bukan sebab Tuhan benci dan nak mengazabkan dia, tapi kerana nak menanggalkan dosa yang ada di dalam jiwa dia. Maka dibakar supaya tanggal. Macam kita nak bakar tahit mah, nak lekat pada mah tu, kita kena melayu atas api, baru tanggal, tinggal mas yang murni. Itu juga dibakar orang beriman supaya tanggal dosa dan maksiat, baru layak masuk ke dalam negeri syurga, negeri yang aman dan baik daripada segala yang tidak baik. Seorang perempuan kahwin dan lepas 5 bulan berkahwin, perempuan itu melahirkan anak. Maksudnya anak itu harus berbinkan siapa? Kerana suaminya bukanlah orang yang menghamilkan bininya itu. Oh, gitu pula. Ni masalah rutin ya, jadi harian lah ni. Hak mengandung luar nikah hari-hari lah ni. Kalau dia mengandung hari-hari dah dengar. 15 tahun pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Pada awal abad yang ke-20. Belum zaman bawah merah itu, pada tahun 1902, 03, 04. 15 tahun berlaku 3 perzinaan. 15 tahun 3 perzinaan berlaku berkat hukum hudud yang dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lenin seminit seko awet kebah. Hak 3 se, 4 se, 5 se, 6 se, 8 se. 8 hak lelaki hak jatah, hak tina cek 13 tahun, anda hantar tong ikan. Hak dalam lokang, hak dalam store, dalam bengkel. Nak pagi tang siang malam, anak orang Islam ini nampak diregut kehormatannya. Jadi bila beranak 5 bulan, jawabnya tidak boleh dibinkan kepada sesiapa melainkan bin mak dia. Nabi orang tanya dah, Nabi anak yang lahir ini dalam keadaan hamil daripada persetubuhan haram, nak bin lagu mana? Nabi jawab, al-waladu lil firash walil aqil hajar,
bagi pok tukang zina ataupun suami tu tak ada apa-apa, tak boleh benda. Walaupun suami tu tak zina dengan dia. Tak, dia kahwin dengan perempuan yang hamil zina dah. Perempuan suami ni suci. Tu iman tak tahu kala. Nikah dengan perempuan. Rupanya orang tebuk dah. Nah. 5 bulan nikah. Beng mok dia. Saya pergi kuliah maghrib ustaz lain tapi tidak ketinggalan membeli CD ustaz. Adakah saya juga dapat pahala seperti mana orang yang menghadiri kuliah ustaz secara langsung? Dia pergi dengar kat ustaz lain, malah kita ngajar. Tapi dia beli CD. Dia kata dapat tak sama pahala hadir macam orang lain? Jawabnya tak dapat. Sebab pahala dengar CD lain, pahala hadir lain. Pahala dengar CD ni pahala mendengar. Nampak? Dia panggil istima'ul ilmi, memperdengarkan ilmu yang bermanfaat. Boleh satu pahala. Lepas tu pahala hadir lain. Hadir ni besar lagi daripada dengar CD saja. Tapi dengar CD bermanfaat, memberi guna kepada kita daripada dengar benda tak faedah. Jadi ada pengetahuan. Nah, daripada tak dengar langsung, baik dengar. Nah, dengar saja dengan mari lebih baik mari lagi. Mari ni dia ada turun rahmat daripada pihak Allah, keberkatan dan doa daripada para malaikat bagi majlis-majlis ilmu. Kita tak pergi majlis ilmu, tak dapatlah. Kita pergi majlis mana, hak tu kita dapat. Disebut dalam hadis sahih, malaikat berkeliling pada majlis ilmu dan mendoakan keampunan bagi ramai-ramai tu. Sebab tu kepentingan kita hadir berjemaah ini ada turun keberkatan dan kasih sayang daripada Allah. Nah, untuk mengkuatkan kita secara individu, seterusnya jemaah akan bertambah kuat yang melayakkan turun nusrah pertolongan daripada Allah. Bukan semata-mata sembang kedai kopi saja, jaga sembahyang 5 waktu, tak. Kena ada jemaah. Dalam jemaah itu ada kekuatan Islam. Jadi dengar saja CD agama dapat pahala dan dapat ilmu kalau kita faham. Tapi hadir lain pula alasannya. Saya India Muslim, mazhab mana yang patut saya ikuti? Mana-manalah daripada mazhab ulama yang muktabar boleh ikut. Cuma nak memudahkan kita duduk pada negeri yang ramai ikut mazhab Syafi'i, kita ikutlah orang yang ramai, maka memudahkan kita untuk berurusan. Nah, dan masalah kita nak bermuamalat dan beribadah. Dia gitu. Soalan yang terakhir, jika nampak buat maksiat, maka ubah dengan perbuatan. Kalau tak mampu, ubah dengan perkataan. Kalau tak mampu juga, ubah dengan berdoa dalam hati. Apa maksud ubah dengan perbuatan? Adakah kita kena pergi sepak terajang? Ada kawan saya kata maksud ubah dengan perbuatan inilah mengubah perbuatan kita supaya menjadi betul. Barulah mampu membuat orang berubah. Tolong terangkan. Nabi kata, siapa yang tengok maksiat di depan mata, yang pertama ubah dengan perbuatan ni, dengan tangan. Tangan ni maknanya dengan kuasa. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Orang yang tengok kemungkaran depan mata dia, wajib dia kena ubah dengan tangan. Tangan ni makna kuasa. Kuasa ni luas. Maknanya kalau pemerintah dia tengok ada orang buat judi dalam kampung ni, dia kena pergi atas askar polis, ditakak. Itu kuasa bagi pihak pemerintah. Kuasa bagi pihak guru-guru yang ada madrasah dan sekolah, dia kena tahan murid tu dah rotang dan sebagainya. Itu kuasa bagi pihak guru. Ayah kita juga. Kuasa ayah dengan anak ni, dia boleh pukul anak dia. Itu makna kuasa tangan di situ. Tapi bila kita tak mampu, umpamanya anak jiran kita tak boleh, kita nak guna tangan. Fabilisa ni dengan mulut sahaja. Tak boleh sepak nak lebar anak orang, tak boleh. Tak, dengan mulut kita marah kemungkaran yang dikerjakan oleh anak jiran kita. Nak pula telinga nak kepok kepala, tak boleh, bukan anak kita. Anak kita dengan tangan, anak jiran dengan lisan. Pemerintah, rakyat, dia kena guna kuasa, kena pulih, guna askar. Dia tak boleh guna dengan lisan saja. Dia kena hukum penjara, dia ada ta'zir. Dia ada rotan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi